Selamat bertemu kembali dalam modul PDPR Seni Visual semester pertama. Dalam modul unit yang kelima ini, kita masih lagi di bawah tajuk pengertian seni visual dalam konteks pengkaryaan, dan fokus kali ini adalah pada pengkaryaan arca. Dialog yang pertama, jelaskan pengertian arca. Arca merupakan pengkaryaan seni halus yang dipersembahkan dalam bentuk 3 dimensi. Boleh dinikmati dari pelbagai sudut pandangan, 360 darjah dalam ruang realiti. Seterusnya kita tengok huraikan ciri-ciri arca berfungsi. Arca berfungsi adalah hasil seni berbentuk 3 dimensi yang dapat digunakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Penghasilannya menekankan kepada fungsi atau kegunaan. Contohnya ialah labu sayung untuk mengisi air, tugu negara sebagai peringatan, batu nisan untuk menanda kubur. Dan lagi kita tengok huraikan ciri-ciri arca estetik. Penghasilan arca estetik menekankan aspek keindahan dan menyampaikan sesuatu mesej kepada audiens seni. Biasanya arca estetika diletakkan di galeri atau tempat awam yang sesuai atau mudah dilihat oleh audiens. Terus kita lihat contoh arca anak-anak. Yang pertama, arca berfungsi. Arca berfungsi dipersembahkan dalam bentuk 3 dimensi. Mempunyai nilai keindahan dan juga mempunyai nilai kegunaan. Kalau kita tengok arca ini, apa gunanya anak-anak? Ya, ia digunakan sebagai coffee tables. Okey, seterusnya kita tengok arca estetik. Apa beza arca berfungsi dengan arca estetik? Arca estetik juga ni kat mana ni anak-anak? Kalau yang biasa lalu jalan Tok Bali, daripada Bacok sebelum naik jambatan Tok Bali, kita akan nampak arca ini, sebuah kapal. Arca sebuah kapal sedang mengharung ombak. Juga dibina atau dipersembahkan dalam bentuk 3 dimensi. Juga mempunyai nilai keindahan. Tetapi adakah dia ada nilai kegunaan? Tidak ada anak-anak. Dia dibina untuk tujuan kesenian. Betulkah dia tidak ada nilai gunaan? Kalau nak tahu, cuba tolak dia masuk ke sungai bawah jambatan Tok Bali ni. Dia akan terus menuju ke dasar sungai. Jadi, dia tidak akan terapung. Ini adalah arca yang dibina dengan menggunakan simen. Memang tidak akan terapung. Jadi, dia dibina untuk tujuan kesenian. Sebab tu nama dia arca estetik. Arca untuk keindahan. Terus, proses menjana idea pengkaryaan arca. Jadi, kita akan bincangkan bagaimana proses untuk menjana idea dalam menghasilkan karya arca. Jadi, kita akan fokus kepada arca estetik kerana dalam soalan STPM biasanya yang akan keluar ialah arca estetik sahaja. Okey, langkah pertama ialah lukisan subjek. Ini kita dah belajar dalam unit yang kedua tempoh hari. Inilah fungsi lukisan untuk menghasilkan sebagai lakaran idea, lakaran awal sebelum menghasilkan pengkaryaan yang lain. Bermula dengan lukisan dahulu. Terus, olahan idea. Daripada lukisan tadi, kita membuat olahan idea yang pertama. Tengok, daripada bentuk ikan yang realistik, kita olah supaya jadi dalam bentuk arca. Tengok pula olahan idea yang kedua, berbeza dengan idea yang pertama. Kita tengok olahan idea ketiga, olahan idea keempat, idea yang kelima dan idea yang keenam. Ini kita olah untuk menghasilkan bentuk yang last. Macam mana yang kita nak? Dan sculpture part study. Okey, dia study pula macam mana bahagian-bahagian dia dan seterusnya. Selepas study ini, arca ini akan dibuat. Sama ada menggunakan kayu, besi, itu dipilih oleh pengarca nanti. Baiklah, kita tengok.
Supaya video ini tidak terlalu panjang, kita terus bawakan arca yang telah siap. Dan jika dilihat di sini, pengarca menggabungkan bahan kayu dan besi-besi terpakai untuk menghasilkan arca ini. Jadi, arca ini adalah sebuah arca estetik, arca untuk keindahan. Ini pula dari sudut pandangan yang lain, arca yang sama dari sudut yang berbeza. Ini pula dari sudut pandangan hadapan, sebuah arca yang dibina semata-mata untuk tujuan kesenian atau arca estetik.